Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Kita teruskan tajuk kita di unit 18 iaitu Indahnya Kebun Datuk. Pada hari ini, aktiviti kita adalah menggunakan penjodoh bilangan untuk membina ayat. Apakah itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan adalah perkataan yang digunakan sebelum sesuatu kata atau nama yang menunjukkan jumlah atau bilangan. Kadangkala kata bilangan digunakan sebelum penjodoh bilangan seperti beberapa, dua, tiga dan sebagainya. Mari kita baca bersama-sama dialog antara Datuk dan cucu-cucunya. Wah, banyaknya pokok buah. Mengapakah Datuk tidak menebang 3 rumpun pokok buluh itu? Pokok buluh itulah yang menahan tebing sungai daripada runtuh. Oh, barulah saya faham. Datuk, apakah fungsi tintin kosong yang diikat dengan seutas tali itu? Tintin kosong itu berfungsi untuk menghalau haiwan yang merosakkan buah-buahan di sini. Bunyi tintin kosong itu akan menakutkan haiwan tersebut. Dalam dialog ini terdapat beberapa penjodoh bilangan yang telah digunakan, antaranya rumpun dan juga utas. Untuk lebih memahami perihal penjodoh bilangan, mari kita lihat maksud atau kegunaan penjodoh bilangan satu demi satu. Penjodoh bilangan pasang digunakan untuk benda yang berpasangan. Contohnya seperti anting-anting, kasut, cermin mata. Contoh ayat, mereka melihat sepasang burung merpati berhampiran pokok rambutan. Penjodoh bilangan rumpun digunakan untuk tumbuhan yang tumbuh rapat-rapat. Contohnya seperti buluh, tebu, serai, pandan. Contoh ayat, terdapat beberapa rumpun pokok buluh di seberang sungai. Penjodoh bilangan buah digunakan untuk benda-benda besar dan tidak tentu bentuknya. Boleh juga digunakan untuk kenderaan dan tempat. Contoh, kereta, rumah, bas, pulau. Contoh ayat, terdapat sebuah pondok di kebun Datuk. Penjodoh bilangan batang digunakan untuk menunjukkan benda-benda yang panjang atau tinggi. Contohnya seperti sungai, lilin, galah, tiang, pen, pokok, gigi. Contoh ayat, ada sebatang sungai berhampiran dengan kebun Datuk. Penjodoh bilangan kawan digunakan untuk kumpulan haiwan seperti burung, kuda, gajah atau kerbau. Contoh ayat, sekawan kerbau sedang berkabung. Penjodoh bilangan berkas digunakan untuk benda yang diikat bersama. Contohnya seperti lidi atau kayu. Contoh ayat, Datuk meletakkan seberkas kayu di bawah pokok. Penjodoh bilangan deret digunakan untuk benda yang tersusun, bersambung atau dalam barisan. Contohnya seperti rumah, kedai atau bangunan. Contoh ayat, sederet sayur yang ditanam oleh Datuk tumbuh dengan suburnya. Seterusnya, penjodoh bilangan bilah digunakan untuk benda yang tajam dan runcing. Contohnya seperti pisau, kapak, gunting, sabit. Contoh ayat, Datuk menggunakan sebilah parang untuk mencantas ranting pokok itu. Penjodoh bilangan bakul digunakan untuk benda yang diisi dalam bakul. Contohnya seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Contoh ayat, Alia berjaya mengumpul sebakul buah rambutan. Seterusnya, penjodoh bilangan ekor digunakan untuk semua jenis haiwan. Contohnya seperti monyet, kucing, kambing dan lain-lain. Contoh ayat, Alia teruja melihat seekor tupai pada pokok rambutan.
Penjodoh bilangan yang seterusnya, botol, digunakan untuk benda-benda yang diisi ke dalam botol. Contohnya seperti susu, kicap, air minuman dan sebagainya. Contoh ayat, abang membawa 2 botol minuman untuk menghilangkan dahaganya. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Murid-murid sila bersedia dengan buku aktiviti jilid 2 pada muka surat 43. Kita diminta untuk kenal pasti penjodoh bilangan berdasarkan objek-objek yang diberikan. Kemudian kita diminta untuk membina ayat. Kawan-kawan, pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara membuat lilin. Ini contoh beberapa batang lilin yang telah siap. Saya menggunakan bahan-bahan terpakai. Kita perhatikan dalam paparan terdapat beberapa bahan yang telah diberikan, yaitu minyak masak, benang, gelas, batu, krayon dan lidi. Juga diberikan beberapa penjodoh bilangan. Mari kita sama-sama kenal pasti penjodoh bilangan yang sesuai untuk objek-objek yang telah diberikan. Penjodoh bilangan botol digunakan untuk benda atau cecair yang diisi di dalam botol. Apakah bahan yang sesuai digunakan untuk penjodoh bilangan botol? Betul, minyak masak. Penjodoh bilangan utas digunakan untuk benda yang panjang, terurai dan berangkaian. Apakah benda yang sesuai digunakan dengan penjodoh bilangan utas? Tepat sekali, benang. Seterusnya, penjodoh bilangan biji digunakan untuk benda kecil, bulat dan seakan-akan bulat seperti pinggan dan cawan. Benda atau bahan yang sesuai kita gunakan bersama penjodoh bilangan biji adalah gelas. Batang pula digunakan untuk benda yang lurus, panjang dan keras. Dalam bahan-bahan yang disediakan, apakah yang sesuai kita gunakan bersama-sama dengan penjodoh bilangan batang? Tepat sekali, krayon. Penjodoh bilangan seterusnya ialah berkas. Berkas digunakan untuk benda yang diikat bersama. Daripada senarai bahan yang diberikan, benda yang sesuai kita gabungkan atau kita gunakan bersama dengan penjodoh bilangan berkas adalah lidi. Dan yang terakhir, ketul digunakan untuk benda yang berketul atau padu. Bahan atau benda yang sesuai kita gunakan bersama penjodoh bilangan ketul ialah batu. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita cuba bina ayat menggunakan penjodoh bilangan dan objek-objek yang telah diberikan. Cikgu telah sediakan beberapa ayat seperti yang dapat murid-murid lihat pada paparan. Murid-murid hanya perlu menyalin ayat tersebut dalam buku aktiviti pada muka surat 43 dan isi tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang sesuai. Masukkan sebotol minyak masak ke dalam periuk dan panaskan. Masukkan sebatang krayon ke dalam minyak dan kacau sehingga cair. Fungsi krayon adalah untuk memberi warna kepada lilin yang akan disediakan. Ambil sebatang daripada seberkas lidi yang disediakan. Ikat seutas benang pada lidi, manakala hujung yang satu lagi diikat pada seketul batu kecil. Tuangkan campuran minyak dan krayon ke dalam sebiji gelas. Masukkan utas benang ke dalam gelas dan biarkan kering selama beberapa jam. Baiklah murid-murid, murid-murid boleh melakukan aktiviti ini di rumah, namun pastikan dengan pengawasan orang dewasa. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, tahniah dan kita jumpa lagi. Bye.